Didik TV KPM. Okey Sean, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ajak Sean dengan rakan-rakan di rumah tengok gambar ni. Okey, gambar pertama tu gambar apa Sean? Yang pertama tu adalah lebah ke? Lebah. Okey. Lebah betul. Yang kedua tu gambar apa? Nampak macam lebah juga ego. Tebuan ego saya rasa. Okey, kita tengok betul ke tebuan? Betul Sean. Okey, lebah dengan tebuan ni dia adalah serangga berbisa, betul tak? Okey, pernah tak Sean disengat ataupun digigit oleh haiwan serangga tadi? Ada ego, lebah. Lebah ya. Tebuan belum pernah lah kan? Okey, dengan lebah. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau kita digigit lebah ataupun tebuan? Ini kita kena pergi ke klinik untuk dapat rawatan ego. Okey, betul tu. Sebenarnya kalau kena sengat lebah ataupun tebuan, boleh pergi ke klinik dengan hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan untuk mengelakkan bahaya daripada bisa serangga tadi. Okey, tapi ada beberapa kita boleh lakukan rawatan kecemasan sendiri terlebih dahulu sebelum pergi ke klinik dan hospital, yang mana ia bertujuan untuk mengurangkan kesan bahaya. Bukan untuk mengelakkan pergi ke klinik dan hospital ya, sebenarnya untuk mengurangkan dahulu kesan bahaya. Mana tahu klinik ke hospital jauh kan ibu? Betul tu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat sekiranya kita disengat lebah atau digigit lebah? Okey, lebah ni dia mempunyai sengatan yang beresid ataupun dia bersifat asid. Okey, jadi apa yang boleh adik-adik di rumah lakukan adalah dengan menyapu ataupun membasuh bahagian yang kena gigit tadi dengan menggunakan bahan yang bersifat alkali. Okey, contoh bahan bersifat alkali adalah serbuk penaik. Okey, serbuk penaik ataupun boleh sapu dengan ubat gigi. Ataupun basuh dengan air sabun. Sebab air sabun, ubat gigi, serbuk penaik adalah bahan bersifat alkali. Okey, maka dia akan menetralkan kawasan yang disengat lebah tadi. Okey. Baik, seterusnya pula, sekiranya disengat tebuan. Tebuan ni dia mempunyai sengatan yang lebih berbisa berbanding dengan lebah. Okey, manakala tebuan ni juga dia sengatan dia bersifat alkali. Dia berlainan daripada sengatan daripada lebah itu. Betul, dia kalau lebah beresid, kalau tebuan dia beralkali. Okey, baik. Jadi Sean rasalah kalau kena sengat dengan serangga yang bersifat alkali, apakah tindakan rawatan yang boleh kita lakukan sementara nak ke hospital tu? Sebab yang ni saya rasa kita kena cari benda yang bersifat asid untuk menyutralkan ataupun untuk mengurangkan bahayanya. Okey, kita tengok betul, kita gunakan contohnya seperti cuka. Sebab cuka dia bersifat asid, maka cuka tadi dia boleh menetralkan kawasan yang disengat oleh tebuan yang bersifat alkali tadi. Ya, betul. Okey, baik. Kita nak tengok apa lagi serangga yang berbisa ataupun haiwan berbisa. Okey, contohlah kalau rakan-rakan di rumah pergi bercuti kat tepi pantai kan. Okey, tiba-tiba tengah mandi-mandi tu terasa seperti pedih ataupun panas kena sengat dengan sengatan obor-obor. Okey, obor-obor ni dia mempunyai sengatan yang bersifat alkali. Okey. Sama macam tebuan tadi. Jadi apa tindakannya, Sean? Saya rasa kita kena guna jugalah macam bahan yang bersifat asid macam cuka. Okey, tapi kalau tengah mandi-mandi kat pantai tak bawa cuka, macam mana nak merawat siapa yang bawa cuka ke pantai kan? Klinik pun jauh kan? Klinik pun jauh. Jadi macam mana nak mengatasinya? Saya rasa benda-benda lain yang bersifat asid macam contoh macam jus oren, jus limau pun boleh kan? Boleh sebab dia mempunyai, dia masam, dia bersifat asid. Maka boleh basuh dekat kawasan yang disengat oleh obor-obor tadi untuk mengurangkan kesan bahaya, maknanya dia menetralkan kesan sengatan tadi. Okey, itulah maksudnya kita aplikasikan apa yang telah kita pelajari. Okey, baik. Seterusnya, ni pula bukan pasal serangga berbisa, tapi sekiranya seseorang mengalami sakit perut disebabkan oleh gastrik. Gastrik ni adalah satu keadaan yang beresid. Okey, sakit perut. Okey, jadi macam mana nak merawat? Kita guna bahan yang bersifat alkali. Contohnya seperti apa tu? Susu ke? Okey, ya betul. Ini adalah susu. Contohnya seperti susu magnesia. Jadi susu ni bersifat alkali, maka dia akan menetralkan keadaan yang beresid dalam perut kita tadi. Okey, baiklah. Okey, boleh jelas, Sean? Jelas, cikgu. Okey, kita boleh masuk kepada soalan? Boleh, cikgu. Okey, sebab Sean dah faham kan aplikasi? Okey, mari kita lihat soalan pertama ni. Agak panjang sikit, Sean. Okey, Sean nak baca soalan? Boleh, cikgu. Okey, Sean baca. Okey, badan Amran telah disengat ubur-ubur semasa sedang mandi di laut bersama-sama dengan kawan-kawannya. Bahagian badannya yang disengat menjadi merah dan bengkak.
Kesakitan Amran bertambah apabila kawannya menyapu bahagian yang sakit itu dengan sabun dan ubat gigi. Terangkan sebab kesakitan Amran bertambah apabila disapu dengan sabun dan ubat gigi. Yang ini sebab diorang tak belajar dengan kelas cikgu lah. Sebab ini sebenarnya sengatan ubur-ubur ni adalah bersifat alkali. Mereka menambah kesakitan dengan menambah pula bahan-bahan yang bersifat alkali. Jadi itulah kesilapan di sana kerana mereka sepatutnya menggunakan bahan yang bersifat asid bagi mengurangkan kesan. Okey, betul. Kita lihat jawapan. Sama tak jawapan kita dengan anda yang murid-murid di rumah? Okey, jawapannya. Bisa sengatan ubur-ubur, betul, dia bersifat alkali. Jadi sabun dan ubat gigi yang bersifat alkali tidak dapat meneutralkan bisa tersebut. Malah dia akan menambahkan kekuatan bisa sengatan ubur-ubur. Sakit. Sebab itulah dia menjadi bertambah sakit, bertambah bengkak, bertambah merah, kan? Jadi kena pilih bahan yang betul untuk mengurangkan kesakitan. Contoh macam yang Sean sebut tadi adalah bahan berasid apa Sean tadi? Bahan berasid cuka itu ataupun jus limau, jus oren. Betul. Pandai Sean. Terima kasih Igu. Saya dapat bintang ke Igu? Boleh? Sean, ada lagi bintang kita tak habis lagi Sean? Ada lagi. Saya tambah kat sini. Terima kasih Igu. Bintang yang besar pun ada nanti untuk pengukuhan. Itu kita simpan untuk nanti. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Sebelum kepada aktiviti pengukuhan, Sean ada nak tanya tentang aplikasi lagi? Saya rasa untuk sekarang saya lebih kurang faham sebab cikgu dah terangkan berkaitan dengan aplikasi asid dan juga alkali, bagaimana kita nak menggunakannya macam cikgu sebutkan tadi untuk mengurangkan kesakitan sengatan ataupun kalau sakit perut kita minum susu, bergantung juga kepada keadaan dia. Okey, betul. Sean, nampaknya Sean dah menunjukkan kefahaman yang tinggi tentang tajuk kita hari ini iaitu peneutralan. Saya nak bagi soalan untuk meningkatkan lagi pengukuhan ataupun kefahaman Sean. Boleh je cikgu. Apakah nama tidak balas antara asid dan alkali? Proses tersebut adalah peneutralan cikgu. Proses peneutralan. Kita lihat betul tak? Tepat sekali, proses peneutralan. Baik, seterusnya. Satu lagi soalan. Apakah kaedah yang digunakan untuk menjalankan proses peneutralan antara asid dengan alkali? Mungkin murid yang tengah menonton pun boleh teka jawapannya. Jawapannya adalah pentitratan, Ibu. Pentitratan yang kita jalankan sebentar tadi? Ya, betul. Baik, kita lihat. Tepat sekali untuk Sean. Baiklah. Saya dapat bintang, Ibu? Sean boleh ambil bintang yang paling besar, Sean. Terima kasih cikgu. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu? Baiklah, kita hari ini kita dah belajar tentang peneutralan. Kesimpulannya peneutralan ni adalah satu tindak balas antara asid dengan alkali yang menghasilkan garam dan juga air. Ingat, jenis garam adalah bergantung kepada jenis asid dan alkali yang kita gunakan. Baik, yang kedua pula, semasa kita menjalankan proses pentitratan, takat akhir akan dicapai, iaitu apabila larutan bertukar warna. Sebagaimana yang kita gunakan tadi, kita larutan yang berwarna merah jambu bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Itu menunjukkan takat akhir telah dicapai. Ya, betul. Baik. Seterusnya, murid-murid juga boleh menyenaraikan ataupun menyebutkan beberapa aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Dalam penjagaan diri, penjagaan pakaian, dalam pertanian, dalam perindustrian ataupun semasa untuk melakukan rawatan segera ketika disengat serangga berbisa. Baiklah. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan bagaimana pula prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita, cikgu? Cikgu dapati secara keseluruhan Sean mengikuti pembelajaran dengan baik, boleh menjalankan aktiviti eksperimen dengan baik, boleh menulis persamaan perkataan peneutralan dengan baik. Dan Sean juga boleh menjelaskan kembali kenapa kalau kena bahan yang berasid kita kena ambil bahan beralkali untuk meneutralkan. Nampaknya Sean mengikuti pembelajaran fokus dan begitu cemerlang sekali. So untuk akhirnya Sean boleh ambil ganjaran untuk bintang yang terbesar. Yang ini. Tahniah Sean. Terima kasih cikgu. Dan bagi kawan-kawan kita ataupun murid yang sedang menonton sekarang, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan
pengukuhan, dari mana boleh mereka dapatkannya? Okey, bagi murid-murid di rumah, jika ingin mendapatkan bahan dan juga latihan-latihan yang kita telah pelajari hari ini, murid-murid boleh melayari portal The5. Okey, dapatkan di sana ya sumber-sumbernya. Ya, betul. Terima kasih cikgu dan juga terima kasih kepada cikgu Aida jurubahasa isyarat kita pada hari ini dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Didik TV KPM